sebut tentang dunia dakwah kan. Saya sebenarnya bermula daripada sekolah lagi. Semasa saya sekolah menengah tingkatan 4 tu saya dah ikut usrah. Kebetulan masa tingkatan 5 tu dilantik sebagai pengurusi persatuan agama kan. Saya dah berkecimpung lah dan bermula bawa usrah masa sekolah menengah kan. Bila di sekolah tingkatan 6 saya dilantik jadi pengerusi lagi sebab pindah sekolah kan. Pengurusi persatuan agama juga dan terlibat dengan Kesatuan Pelajar Islam Johor ketika itulah. Dan bila kita jadi pengurusi persatuan agama kan di sekolah, so kita pun kena terlibat dengan dakwah lah secara tidak langsung. Kemudian masuk universiti, sekali lagi terlibat dengan Ketua Mahasiswa Islam ketika itu di Universiti Melaya. Di college juga terlibat. Kebetulan kita bidang agama, so di college kena jadi imam dan mula menulis. Sebenarnya saya menulis sejak daripada sekolah lagi sebenarnya. Lepas graduate saya kerja di Institut Asni Kuala Lumpur. Dan memang hasrat membina institut tersebut antaranya selain daripada menyediakan laluan kedua pelajar yang gagal SPM untuk ambil second sekolah bersendirian asalnya. Jadi kita bina sekolah tu pun hasratnya dalam masa yang sama nak membina mad'u oleh kerana jiwa kita tu dah terbiasa dengan program dan saya merasakan mad'u yang paling sesuai dan peluang paling baik untuk kita mendekati pelajar ialah kita bersama dengan pelajar jadi fellow warden di college. Dan daripada pengalaman kita sebagai pelajar dulu di universiti, sekarang ni kita dah jadi lecturer kan. So banyaklah beberapa program yang telah saya usahakan ketika menjadi fellow dulu. Antaranya mewujudkan program Muslim Misali untuk pelajar. Dalam masa yang sama saya juga terlibat dengan dakwah di luar dengan masyarakat. Bermula dengan memegang jawatan sebagai Setiausaha Persatuan Ulama Negeri Johor. Saya rasa sekitar tahun 92 rasanya sampailah 98. Kemudian saya dilantik jadi timbalan pengerusi Persatuan Ulama sampai tahun 2002. Lepas tu oleh kerana saya memegang jawatan pos di kampus sebagai pengarah pusat pengajian Islam masa tu, so saya rilis jawatan sebagai naib pengerusi Persatuan Ulama Negeri Johor lah. Kemudiannya saya diminta untuk memegang jawatan sebagai yang dipertua JIM Kulai. So JIM ditukar kepada Ikram. Kemudian saya dilantik sebagai YDP Ikram Kulai Jaya. Lepas tu dilantik sebagai timbalan yang dipertua Ikram Negeri Johor sehingga 2014 sampai 2018 sebagai yang dipertua Ikram Negeri Johor. Sekarang ni masih lagi memegang jawatan sebagai pengurusi asatizah Ikram Negeri Johor. Dan dalam masa yang sama, sebab dakwah ni, penglibatan kita dengan dakwah ni bukan hanya dengan mengurus dan mentadbir, tapi dalam masa yang sama dakwah ini juga selain daripada kita menyampai dalam bentuk syarahan, ceramah, kuliah dan sebagainya. So saya juga terlibat dengan penulisan, satu daripada media dakwah yang tidak kurang penting lah untuk kita teroka. So saya mula menulis satu hari satu hadis pada tahun 2015 bulan Ramadan. Bermula Januari baru ni saya rasa saya nak buat channel lain kan, dalam bentuk rakaman pendek kan, 4 minit 5 minit kan. So saya wujudkan satu lagi channel Kapsul Tazkirah kan. So kebetulan musim PKP, jadi banyak masa di rumah. So saya rakamkan, sempat rakam lebih kurang 36 ke 37 siri
Saya ada jugalah website yang boleh di type je tu rasanya banyak keluar kan. Itulah adalah sedikit usaha yang saya lakukan. Cabaran tetap ada kan. Kalau Rasulullah pun ada cabarannya kan, apatah lagi kita orang biasa. Di mana-mana ada cabaran. Satu, cabaran pada diri sendiri kan. Bila kita bekerja dengan dakwah ini, sebab dakwah ni dia tidak berbayar kan. Dia mesti datang daripada inner kan, dalaman kita kan, kesungguhan kita. Memanglah kadang-kadang semangat rasa malas tu kan memang ada kan? Tetapi kita kena lawan lah, sebab kita merasakan bahawa dakwah ini adalah kerja yang akan kita buat sampai mati. Kita tak nak memisahkan diri kita dengan sesuatu yang besar kan? Kita bayangkan memanglah seronok duduk kat rumah, tak ada memikirkan masyarakat kan? Tapi alangkah ruginya kita, kerana itulah aset besar kita kan? Yang akan kita bawa bila bertemu dengan Allah nanti. Bukan membawa kekayaan, keselesaan masa dekat dunia kan? Jadi cabaran pertama tu dalaman kita lah. Yang itu yang besar, yang memang kena lawan. Sebab itu Rasulullah pun senantiasa mengajar kita doa kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik kan? Mudah-mudahan kita senantiasa sabat istiqamah dengan apa yang kita buat kan. Cabaran yang kedua, ini cabaran yang biasa kan, yang dilalui. Mesti ada penghalang kan, dalam kita melaksanakan dakwah kita. Penghalang ni dalam bentuk orang kan. Yalah, contohnya bila kita menulis kan, ada saja orang komen kan, orang tak setuju, itu biasalah, normal. Sebab kita bukan perfect kan? Dan kita kena menganggap bahawa komen itu sebagai motivate untuk kita memperbaiki kan? Begitu juga bila kita menjawab, bila dia dipilih sebagai pemimpin, mesti ada komen daripada orang lain, sama ada orang yang bawah kita ataupun masyarakat di sekeliling kita. Itu normal kan? Seperti mana Rasulullah sendiri menerima halangan dan cabaran. Dan cara mengatasinya kita kembali kepada Allah kan? Sebab yang memberi ini juga Allah, dan Allah lah segala-galanya untuk kita bergantung. Selagi kita yakin, percaya bahawa yang kita buat ini benda yang betul di sisi Allah, hidayah tetap akan diberikan kepada kita. Jalan-jalan untuk menyelesaikan itu tetap ada. Kalau tengok mungkin anak muda dulu dengan sekarang ni berbeza kan. Dulu kita boleh jumpa depan, boleh ajak kan. Sekarang ini dengan media sosial yang pelbagai ni, so mungkin mengikut kesesuaian dia. Dulu kalau kita nak dengar ceramah, kita kena bawa orang tu pergi majlis ilmu. Sekarang ni mungkin budak muda, anak-anak muda dia tak pergi kan. Tapi kita ada cara lain media sosial yang sedia ada. So mungkin kita boleh mendekati mereka ini dengan media sosial yang ada. Jadi kalau orang buat video, contohlah kan, buatlah video yang maknanya boleh mendekatkan remaja ni kepada Islam. Biarlah cerita yang inspirasinya sesuai dengan remaja, sehingga dia rasa nak tengok lagi yang boleh memberi kesedaran kepada dia. Memanglah kalau kita dulu dekat sekolah, kamu dekat sekolah, biasa ikut program motivasi kan, biasa kan. Maknanya keluar daripada tu memang bersemangat lah kalau boleh nak ubah kan. So mungkin ada program-program yang kita boleh mendekatkan anak-anak muda ini dengan cara itulah. Cuma memanglah yang saya nampak, mendekati remaja, orang muda ni biarlah sesuai dengan dia punya kebiasaan kan. Sebab itu hasrat saya bila nak wujudkan video-video pendek dengan antara hasratnya ialah supaya satu pada alternatif dakwah untuk mereka. Satu, sebagai orang yang dah mula melibatkan diri dengan dakwah, kita kena ingat bahawa kerja dakwah ni bukan kita sahaja, ramai orang buat dan kita juga kena ingat kepelbagaian. Ada orang tu mungkin cara dakwah dia pergi jumpa seorang-seorang. Mungkin ada orang yang dalam bentuk penulisan mungkin ada orang yang memang suka mengikut subjek kan.
Contohnya ada orang tu dia memang cuba nak mendalami Al-Quran je kan. So maknanya kepelbagaian orang yang terlibat dengan dakwah ni kita kena raih. Kita mungkin aspek yang kita rasa nak bawa ini kan, tapi mungkin orang lain aspek lain. Jadi kita ni kena ingat bahawa kerja dakwah ni adalah kerja semua orang. Cuma mungkin kita tak boleh nak cover semua benda dalam satu masa. Jadi nasihat saya kepada mereka yang baru terlibat dengan dakwah, pertama bahawa tugas dakwah ni kita kena ingat bukan tugas kita sahaja, tugas semua orang. Mengikutlah kemampuan masing-masing. Yang kedua, tugas dakwah ni memerlukan kekuatan kan, untuk kita sabar. Jadi jangan lupa apa yang diajar oleh Rasulullah bila turun surah Al-Muzammil, membina kekuatan dalaman. Yang itu perlu. Ikat diri kita ini dengan sembahyang malam kita, munajat kita, Al-Quran kita kan. Itu adalah kekuatan dalaman kita untuk kita berhadapan dengan pelbagai jenis manusia. Kemudian yang ketiga, sebagai pendakwah, kita perlu melengkapkan diri kita dengan ilmu semasa, ilmu alat. Macam saya sebut tadilah, sekarang ni bila kita berhadapan dengan mad'u, dia macam-macam kan. Ada orang, kalau anak-anak muda ni dia dah biasa dengan gadget kan. Jadi kita kena menguasai ilmu gadget tu kan. Dan benda yang kita boleh salurkan dalam gadget tersebut. Macam dululah bila orang perkenalkan TV kan, ada orang yang buang TV. Dia kata ni apa ni unsur barat dah masuk dalam rumah. Sedangkan dia hanya alat. Kita kena mengisi program yang orang boleh mengambil manfaat daripada alat tersebut. So sama jugalah dengan gadget. Gadget tak salah, tapi pengguna gadget. Jadi sepatutnya kita kena wujudkan sesuatu yang boleh digunakan dengan gadget ni. Contohnya budak suka apa sekarang, main game. Contohlah kan, kita kena fikirlah game yang ada game dakwah. So kena fikirlah kan. So masuk syurga kan, contohlah. So maknanya benda-benda macam itulah. Itulah mungkin sedikit